اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العلي العظيم. Jadi pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi sayang kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala amat-amat sayang dan kasih kepada kita. Yang mana kita masih lagi dapat berbagai-bagai nikmat yang dikurniakan oleh Allah, terutama sekali nikmat yang paling besar iaitulah nikmatul iman wal Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita nikmat sihat, yang mana sampai hari ini kita dapat melakukan berbagai-bagai ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita pun telah berjaya melepasi satu ujian, yang mana kita berada di dalam bulan Ramadan. Kemudian kita diberi oleh Allah satu hadiah yang istimewa, satu kegembiraan, iaitu Eid. Yang mana sehingga hari ini di Malaysia orang masih lagi gairah dengan rumah terbuka. Jadi kita pun sampai hari ini pun masih ada lagi jemputan rumah terbuka. Jadi itulah biasa suasana di Malaysia, yang mana raya ni menjadi satu perkara yang gairah. Jadi kalau boleh raya puasa ni nak sambut sekali, sambung dengan raya haji, sambung dengan Deepawali, sambung dengan raya Cina. Jadi walau bagaimanapun alhamdulillah kita telah pun melepasi satu ujian yang mana Allah Subhanahu wa taala didik kita di dalam tarbiyah Ramadan. Cuma Nabi SAW sebut di dalam hadis, Nabi kata laisal aid man labisal jadid walakinal aid a'maluha tazid. Bukanlah yang berarti hari raya itu kegembiraan yang diterjemahkan dengan makanan, yang diterjemahkan dengan pakaian yang cantik, yang diterjemahkan dengan rumah terbuka dan juga dengan berbagai-bagai juadah hidangan. Tetapi yang dikatakan kegembiraan Aid itu iaitulah apabila amalan kita bertambah, apabila ketakwaan kita semakin bertambah, apabila amalan kita semakin meningkat. Jadi itulah sebagai tanda yang mana seseorang itu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Jadi orang yang melampaui batas ini wa asaral hayatad dunya, mereka membanyakkan dunia, melebihkan dunia, kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, lalu tempat akhir kesudahan mereka adalah api neraka Allah, jahim. Lalu Allah kata wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah, lalu pula mereka yakin janji yang mana mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu mereka menahan segala keinginan mereka di atas muka bumi. Jadi makna dia segala keinginan nafsu. Lalu siapa-siapa yang berjaya menahan keinginan nafsu ini, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurga adalah tempat dia. Syurga adalah tempat duduk dia, akhir kesudahan tempat dia huni, tempat dia duduk, iaitulah jannatil ma'wa, akhir kesudahan tempat dia. Jadi yang ni yang kita minta dalam bulan Ramadan, sebulan bermula daripada awal Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi bila mana kita minta syurga, bagaimana kita nak menuju ke arah yang kita minta, yang kita pohon. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita keberkatan. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini kita nak renung apa itu dunia. Jadi dunia ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa Arab dia ada dal, nun, ya, alif. Dal tu duit. Jadi makna dunia itu, dal tu adalah duit.
Jadi permulaan dunia itu dimulakan dengan huruf dal. Jadi makna dia dunia ni tuan-tuan, itulah keistimewaan dia. Akhir kesudahan kita akan tinggal dia. Maka sebab tu sebagai renungan satu hadis Nabi SAW, dia kata jalasa Rasulullah SAW ma'a ashabihi radhiyallahu anhum. Satu hari Nabi SAW duduk bersama-sama dengan para sahabat. Wa sa'alahum, lalu Nabi bertanya kepada para sahabat. Jadi Nabi tanya seorang-seorang. Mubtada'an, bermula daripada bi Abi Bakrin radhiyallahu an, bermula daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi ada beberapa orang sahabat Nabi tanya secara khusus. Bermula daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, madza tuhibbu 'ani dunya?" Apa yang kamu sayang sangat dengan dunia ni? Dunia ni, kata Nabi, apa yang hang berasa seronok di atas dunia? Apa yang menyebabkan kamu berasa sayang dengan dunia ni? Kamu berasa seronok duduk di atas dunia. Lalu faqala, maka menjawab Sayyidina Abu Bakar, "Uhibbu minad dunya salasan." Aku amat cinta dengan dunia ini dengan sebab 3 perkara. Aku suka dengan dunia dengan sebab 3. Yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar, ajulusu baina yadaik, iaitulah apabila aku dapat duduk bersama-sama dengan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, kita kenal lah seorang sahabat yang rapat dengan Nabi. Salah seorang yang dipilih dengan gelaran As-Siddiq. Orang yang sentiasa berdamping dengan Nabi, bukan hanya sekadar sahabat tetapi merangkap bapa mentua. Sayyidina Abu Bakar orang yang mengiringi Nabi SAW ketika berlakunya hijratul Rasul, dan Sayyidina Abu Bakar orang yang mula-mula membenarkan Nabi ketika mana Isra wal Mi'raj. Walaupun Sayyidina Abu Bakar dia tak pergi dengar ceramah Nabi, tapi Sayyidina Abu Bakar dia membenarkan Nabi. Itulah As-Siddiq. Jadi yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar, aku ni suka dengan dunia dengan sebab aku boleh duduk berdamping dengan kamu wahai Rasulullah. Jadi itulah tuan-tuan, kita ni akhir zaman, lepas daripada kita ni dah lepas dah zaman yang mana awal zaman, iaitu orang yang dapat bersama-sama dengan Nabi. Jadi walaupun kita bukan duduk sezaman dengan Nabi, tetapi kita adalah umat Nabi. Walaupun kita tak pernah melihat Nabi secara orang kata jaga, secara yaqazah, mungkin orang pernah melihat Nabi secara tidur, tetapi cinta kita kepada Nabi, apa yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita, maka itulah sebenarnya kita bersama-sama dengan Nabi. Nabi SAW meninggalkan Al-Quran, Nabi SAW meninggalkan hadis, Nabi SAW meninggalkan akhlak yang baik. Maka itulah sebenarnya kita bersama-sama dengan Nabi SAW. Apatah lagi tuan-tuan para sahabat yang ditarbiah secara langsung oleh Nabi. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain. Orang yang tengok Nabi, tengok kelakuan Nabi, tengok perangai Nabi, tengok bagaimana keindahan apa yang Nabi SAW bawa berkenaan dengan Islam. Jadi makna dia kalau kita ikut apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, kita bersama dengan Nabi. Macam mana saya pernah baca hadis kepada tuan-tuan, seorang mai tanya Nabi SAW, mata akunu mu'minan haqqa, bagaimana aku nak menjadi seorang yang beriman, yang betul-betul beriman? Lalu jawab Nabi SAW, iza ahbabtallah, apabila kamu cinta kepada Allah. Lalu bertanya lagi laki-laki itu kepada Nabi, wa mata uhibbullah, bagaimana aku nak dapat, bagaimana cara aku nak cinta kepada Allah? Lalu jawab Nabi, wa mata uhibbu rasulahu, apabila kamu cinta kepada Rasulnya, sayang kepada Nabi. Lalu dia bertanya lagi, wa mata uhibbu rasulahu, bagaimana cara pula aku nak cinta kepada Nabi? Jadi makna dia, iza taba'ta sunnati, Nabi kata apabila kamu mengikut sunnah aku. Apabila kamu mengikut sunnah aku, apabila kamu mengikut segala perjalanan hidup aku, segala amalan yang aku tunjuk kepada kamu,
berarti kamu cinta kepada aku. Siapa yang cinta kepada Nabi, dia cinta kepada Allah. Jadi itulah tuan-tuan kesan daripada cinta, hormah dia panggil. Jadi sebab tu kita dalam masalah-masalah ni kita kena letak cinta kita kepada Nabi bukan hanya sekadar di mulut, tetapi kita lahirkan cinta kita kepada Nabi. Yang kedua kata Sayyidina Abu Bakar, an-nazru ilaik, itu apabila aku dapat menilik kamu. Apabila aku dapat sentiasa menilik kamu wahai Rasulullah. Nikmat yang paling besar tuan-tuan atas dunia apabila kita dapat tengok Nabi. Nikmat yang paling besar di hari kiamat esok apabila kita dapat melihat wajah Allah. Kita dapat memandang zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kalau tuan-tuan tanya saya macam mana kita nak tengok zat Tuhan, wallahu alam. Itu hak Tuhan. Tapi muafakat ulama-ulama tauhid, ulama-ulama usul mengatakan bahawasanya di hari kiamat orang yang beriman kepada Allah, Allah akan beri peluang kepada dia untuk melihat wajah Allah. Bila mana ketika kita berada di yaumil mahsyar, bila melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah menzahirkan zat dia, kharru sujada. Maka pakak-pakak rebah sujud habis. Sampai ada sebahagiannya Allah Taala suruh masuk syurga pun tak mau. Masuk syurga tak mau. Dia kata, pada dah ya Allah, aku duduk depan ni pun cukup dah. Aku boleh memandang zat Allah Ta'ala pun dah hebat dah. Nikmat yang paling hebat sekali. Tapi sebagai ulama muafakat daripada kalau tuan-tuan baca dalam kitab Jawahirus Saniyah, dia kata orang yang melihat zat Allah Ta'ala ini mengikut qadar amalan dia. Mengikut qadar amal dia. Ada yang melihat Allah sebulan, ada yang melihat Allah seolah-olah macam sebulan lah. Masa tak ada. Tapi seolah-olah macam seminggu. Seolah-olah macam satu saat. Ada yang melihat Allah satu lahzah. Satu klip mata je. Jadi makna dia, kalau orang tanya kita macam mana kaifiat, wallahu alam, kita tak boleh nak cerita melainkan apabila kita berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Tapi nikmat yang paling besar di dunia adalah nikmat apabila seseorang dapat melihat wajah Nabi SAW. Jadi makna dia dapat melihat wajah Nabi secara tidur ataupun secara yaqazah, secara jaga. Jadi umat akhir zaman walaupun tak melihat Nabi, dia bertemu dengan Nabi secara jaga, tak mustahil. Tetapi bertemu dengan Nabi secara yaqazah itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala ikhtarullah, orang yang Allah pilih. Kebiasaannya orang akan bertemu dengan Nabi SAW iaitulah di dalam al-manam, di dalam mimpi. Jadi bila mana seorang melihat zat Nabi SAW dalam mimpi, itu kira hebat lah. Jadi makna nikmat yang paling hebat di atas muka dunia. Jadi sebab tu tuan-tuan para sahabat, cinta mereka kepada Nabi, kalau tak lihat Nabi, berasa serupa tak senang duduk. Jadi itulah keberkatan rahmatan lil alamin yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Abu Bakar, al-infaq mali alaik, iaitu aku dapat menafkahkan harta aku untuk kamu dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Aku dapat menafkahkan, aku dapat mengeluarkan harta aku untuk agama Allah. Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan terkenal di antara sahabat yang jarang orang boleh lawan di segi membantu agama Islam. Walaupun ramai sahabat kaya. Sayyidina Uthman bin Affan, bila dia mati tuan-tuan, duit dia tinggal 100,000 dinar. Dia tinggal 1000 ekor kuda. Sayyidina Uthman bin Affan, orang kaya. 1000 ekor kuda. Kalau kita kata 1000 biji kereta, dia tak? 1000 biji kenderaan. Tapi bukan Sayyidina Uthman dia beli tu, dia nak naik kuda tu sampai 1000 ekor, tak. Tapi setiap kali berlaku jihad perang fisabilillah, maka Sayyidina Uthman akan beri 1000 ekor kuda kepada Nabi SAW. Jadi makna dia kuda ni standby untuk perang. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ni dia sentiasa nak challenge dengan Sayyidina Abu Bakar. Perang yang terakhir, perang Khandaq. Lalu Sayyidina Umar dia bertekad, perang kali ni, perang mesti aku beri
infak paling banyak. Dia pun bawa harta dia bagi kepada Nabi. Bawa harta dia bagi kepada Nabi banyak. Nabi tanya, wahai Umar, apa yang tinggal kepada kamu? Sayyidina Umar kata, yang tinggal kepada aku hanyalah cukup keperluan aku, belanja anak-anak dan bini dan sebagainya, sewa rumah, bayar kereta, lebih kurang tu. Jadi makna dia tinggal keperluan. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bawa harta. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal kepada kamu? Sayyidina Abu Bakar kata, yang tinggal kepada aku hanyalah Allah dan Rasul saja. Yang tinggal kepada aku hanya Allah dan Rasul. Hal lain tak ada lah. Sayyidina Umar kata, aku tak boleh lawan Sayyidina Abu Bakar. Aku tak boleh nak lawan Sayyidina Abu Bakar. Mana dia apa? Di segi al-infaq al-mali ila sabilillah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dia Sayyidina Abu Bakar orang yang banyak bantu Nabi SAW. Bukan setakat dia infak harta tuan-tuan, anak dia pun dia bagi kat Nabi SAW. Dia punya sayang dan kasih kepada Nabi. Lalu Nabi pula menghadap kepada Sayyidina Umar. Lalu Nabi kata, wa anta ya Umar? Pandangan kamu wahai Umar? Sayyidina Abu Bakar dah habaq dah. Tak? Apa yang kamu kasih, yang kamu sayang dengan dunia? Sayyidina Abu Bakar dah kata dah, aku sayang dengan dunia ni pasal 3 aja. Sebab 3. Lalu Nabi tanya pula, wa anta ya Umar? Umar, kamu bagaimana? Lalu Umar kata, faqala uhibbu min dunya salasan. Aku juga sayang dengan dunia ni dengan sebab 3. Aku juga sayang dengan dunia dengan sebab 3 juga. Yang pertama kata Umar, amran bil ma'ruf walau kana sirran. Aku boleh buat benda-benda baik walaupun kadang-kadang baik itu tersembunyi. Aku sayang dengan dunia ini dengan sebab adanya al-amru bil ma'ruf. Inilah tuan-tuan, kita umat Muhammad, umat yang terbaik. Allah kata, bukan saya kata, Allah kata, kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan di kalangan manusia. Kamu adalah umat yang terbaik. Tuhan iktiraf, umat akhir zaman. Tapi kamu nak jadi umat yang terbaik, dia ada syarat. Tuhan kata apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Iaitulah kamu kena buat benda baik dan kamu kena tinggal segala kemungkaran. Sayyidina Umar di antara orang yang Nabi SAW berdoa. Nabi SAW berdoa, lalu Allah Ta'ala pilih Sayyidina Umar untuk duduk bersama-sama dengan orang Islam. Sayyidina Umar ni tuan-tuan duduk dalam kalangan orang kafir pun dia terkenal di antara orang yang berani, orang yang gagah, singa. Dia kata singa, tapi bila dia masuk Islam, dia singa juga, tapi malam dia jadi tikus. Malam dia menangis kepada Allah, siang dia jadi singa. Tu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia kira nak pancung lah. Ada tak? Seorang Arabi kencing dalam masjid. Tu yang hadis dalam kitab fiqh tak? Seorang Arabi kencing dalam masjid. Sayyidina Umar buat keluar pedang nak pancung. Nabi kata, sabar Umar. Dia kira hina masjid ni. Dia tak? Dia nak hina masjid. Mana dia? Kencing dalam masjid. Arabi, orang baru masuk Islam, tak kenal apa pun, tak tahu apa pun. Dia kencing merata. Pergi pancut tepi dinding masjid. Dia tak contoh lah. Sayyidina Umar dia kira tarik pedang, kira nak pancung lah. Ni kurang ajak punya orang ni. Nabi kata sabar. Lalu Nabi ajak bagaimana kita nak menghadapi orang yang baru masuk Islam macam Arabi tu. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila masuknya Islam Sayyidina Umar, sahabat-sahabat Nabi semua pakat seronok. Sahabat Nabi semua pakat gembira. Itu Sayyidina Umar. Jadi makna dia, itulah syarat untuk kita mendapat kemuliaan. Ta'muruna bil ma'ruf, buat benda baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kita menegah segala benda mungkar. Jadi bagaimana mungkin tuan-tuan kita mengaku kita umat terbaik, kita mengaku kita orang yang terbaik, makna dia dalam keadaan kita tidak melaksanakan misi yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat, ta'muruna bil ma'ruf, buat benda baik, wa tanhauna 'anil munkar, tinggal segala kemungkaran. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan, kalau kita tak boleh nak ajak orang buat baik, kita pamerkan kebaikan, keindahan agama Islam. Itu pun dah hebat.
Nabi kata, makna dia, sekurang-kurang dakwah kita, iaitulah kita menunjukkan akhlak kita dengan akhlak yang baik, akhlak Islam. Kalau kita tak mampu nak habaq kat orang baik, kita tak mampu nak pergi suruh orang dengan kebaikan, maka sekurang-kurangnya kita tunjuk perangai yang baik kepada orang. Kita pamerkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dia itu yang dituntut. Sebab tu orang tanya Sayyidina Umar, wahai Umar, di antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar ini yang mana yang payah? Sayyidina Umar kata, nahi mungkar lagi payah. Sebab tu Sayyidina Umar kata jawapan dia yang kedua kepada Nabi, dia kata wanaha 'anil munkar walau kana jahran. Aku dapat menunaikan nahi mungkar, iaitu menegah manusia daripada melakukan kemungkaran, walau kana jahran, walaupun dalam keadaan terang. Walaupun dalam keadaan terang, walaupun dalam keadaan aku terpaksa menghadapi berbagai-bagai ujian, maka aku tetap juga buat. Jadi orang tanya Sayyidina Umar, yang payah sekali nahi mungkar. Sebab tu Sayyidina Umar kata, apabila kamu masuk ke dalam agama Islam, maka kamu kena akui bahawa kamu akan kehilangan kawan-kawan, tetapi kamu akan mendapat sahabat. Sayyidina Umar tuan-tuan masa kapiak dulu ramai kawan-kawan, kawan mabuk, kawan judi, ramai. Tapi bila masuk Islam, habis kawan lari, tinggal dia. Itulah Islam. Makna dia Islam ni tuan-tuan, dia bukan tengok kepada ramai, tapi dia tengok kepada kualiti. Sahabat-sahabat Nabi dulu juga macam dalam perang Badar, tak ramai tapi kualiti. Nak jadi umat yang berkualiti, di antaranya ta'muruna bil ma'ruf. Mulakan dengan diri kita, buat benda baik dalam diri kita. Wa tanhauna 'anil munkar, tinggal segala kemungkaran. Jadi sebab tu kalau kita nak hurai benda ni panjang. Jadi memadai saya sebut cara ringkas. Tuan-tuan pun dah banyak mengaji. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Umar, wa qaulul haq walau kana murran, iaitu aku dapat bercakap benar walaupun dalam keadaan pahit. Walaupun dalam keadaan murran, orang marah kat aku, tapi aku seronok dengan sebab aku dapat bercakap benar-benar. Tuan-tuan, duduk dalam jahiliah masa sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar, dia tak ada undang-undang, tak ada law. Dia tak tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dia tak tahu yang mana elok, yang mana tak elok. Dia tak tahu yang mana baik, yang mana tak baik, dia tak tahu. Sebab tu Sayyidina Umar tuan-tuan, dia selalu pengsan. Satu kali dia pengsan, sahabat tanya, wahai Umar, dengan sebab apa kamu pengsan? Sayyidina Umar kata, aku masa zaman jahiliah dulu, aku buat satu dosa. Dia anggap dosa, padahal dah masuk Islam, dosa ni dah ampun dah. Segala kesilapan, kesalahan-kesalahan jahiliah ni diampunkan oleh Allah. Tapi dia berasa macam dia tak boleh nak lupa. Iaitu Sayyidina Umar, dia tanam anak perempuan dia hidup-hidup. Dia tanam anak perempuan dia hidup-hidup. Bila masuk Islam tuan-tuan, dia teringat benda tu pengsan. Dia teringat benda tu pengsan. Itulah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jadi tuan-tuan, sesuailah dengan apa yang Nabi kata dalam hadis, ada qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun yang benar itu pahit. Jadi hak benar ni tuan-tuan, benda pahit. Kita nak ajak orang semayang tuan-tuan, bukan senang. Tapi kalau nak ajak orang pergi karaoke, mudah. Nak ajak orang buat maksiat, senang. Kalau orang, biasalah tak, kita jumpa satu orang, apa abang? Apa abang? Anak apa orang dah? Segan nak tanya? Tak segan. Anak apa orang dah? Makan lagi? Tanya. Lepas tu dah lama bersembang, jarang orang tanya, semayang Ada orang buat semayang jarang tu. Payah nak tanya benda-benda tu, sensitif. Dia tak? Jadi makna dia benda hak yang benar ini memang payah. Memang payah. Jadi sebab tu, di antaranya Nabi sebut dalam hadis. Kalau tuan-tuan buka hadis Imam Tirmizi, Nabi kata apa? Katakan kebenaran, ni saya sebut terjemahan, katakan kebenaran walaupun kebenaran itu tidak menguntungkan kamu pada masa yang terdekat. Nabi kata, bercakaplah benar, as-sidqu, bercakaplah benar walaupun benar itu tidak menguntungkan kamu pada masa sekarang. Masa terdekat kamu memang tak untung.
Tapi kamu akan untung pada masa akan datang. Dan Nabi kata, jangan kamu berdusta, berbohong, walaupun berbohong itu menguntungkan kamu pada masa sekarang. Walaupun berdusta, kamu untunglah ni, tapi kamu akan rugi ke depan. Kamu akan rugi akan datang. Tapi hari ini kamu untung sebab kamu berbohong. Kamu boleh lepas. Kamu boleh dapat pangkat. Kamu boleh dapat macam-macam sebab bohong kamu. Tapi akan datang, kamu akan rugi. Tapi bercakap benar, rugi tuan-tuan. Cakap benar, rugi. Macam orang cerita lah tak. Duit 100 jatuh. Bila duit 100 jatuh, pakat-pakat tengok. Duit siapa ni? Tak? Duit siapa? Jadi duit 100 tuan-tuan. Pakat-pakat nak mengaku belakang. Duit saya jatuh tu tadi, tak perasan saya dah bawa 100 tadi. Tak, padahal tak bawa pun. Jadi makna dia, untunglah tu. Akan datang tak untung. Jadi sebab tu, apabila kita berkata benda yang hak, maka pertama sekali kita kena akui, kita tidak akan disukai oleh orang. Nabi orang tak suka tuan-tuan, bukan sebab Nabi semayang. Nabi orang tak suka bukan dengan sebab Nabi puasa. Tak. Abu Jahal, Abu Lahab tak suka kat Nabi bukan sebab Nabi semayang, bukan sebab Nabi puasa. Bukan. Tapi dengan sebab Nabi cakap benda betul. Sebab tu mereka benci kepada Nabi. Kalau hampa nak semayang, mayanglah banyak mana pun. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak dakwah orang, ajak orang semayang, mudah jugalah kita kata. Tadi memang Zohir payah. Tapi nak ajak orang semayang, mudah. Tapi nak ajak orang supaya tinggal maksiat, tu susah. Tak, ramai orang boleh ajak orang pergi rumah, ajak orang main semayang, ajak orang main jemaah. Tapi jarang kita bila tengok maksiat, kita boleh cegah. Tengok maksiat boleh cegah. Nabi kata, iza ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Apabila kamu lihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Tengok maksiat berlaku depan mata kita, orang duk merendah. Contohnya, pergi buah penampak orang sedar. Pergi nak penampak, tengok-tengok tu dia badan, boleh tahan. Macam Malik Noh, lagi aku tak tampak dia tampak aku dulu. Masalah juga tu tak? Sebab tu hadis ni tuan-tuan, ulama hurai dalam berbagai-bagai maksud. Ada yang kata maksud, yang kata ubah dengan tangan itu ayil qudrah, iaitu kuasa. Ubah dengan kuasa. Jadi apabila kamu melihat kemungkaran, maka kamu kena ubah dengan kuasa. Yang ni kata ulama hadis, amirul umara, ni kerja pemimpin. Kerja pemimpin, dia ada kuasa. Bila ada kuasa, dia kena ubah dengan kuasa. Sebab tu tuan-tuan, Allah uji kita dengan berbagai-bagai perkara. Dia tak? Dengan kapal terbang hilang, dengan kapal terbang duk tak duk, meletup, orang tembak dan sebagainya. Macam-macam cerita. Jadi mungkinlah tuan-tuan, dalam keadaan mana pun kita rasa sedih juga. Tak? Kita rasa sedih, kita rasa simpati, kita ucapkan takziah kepada wari-wari dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita muhasabah. Sebab apa benda ni berlaku? Sebab apa Allah uji kita macam ni? Kita kena fikir juga. Sedangkan tuan-tuan, Malaysia di antara penerbangan yang mengikut kaedah kehendak Islam yang paling hebat. Tuan-tuan tengok pramugari semua tutup aurat, pakai tudung. Dia tak? Dalam penerbangan mas, arak sebotel tak ada. Dia tak? Makna kita yang paling hebat sebenarnya, tapi siapa Allah uji kita? Wallahu alam lah tuan-tuan. Tuan-tuan lebih alim pada saya lah kalau dalam bab-bab tu. Jadi makna dia itu sebagai muhasabah. Sebab apa Allah uji kita? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dia kata tak salah kita muhasabah benda tu. Sebab apa? Tujuan dia untuk kita menyedari kesilapan kita. Kita ni tuan-tuan, kalau tak ada muhasabah, duk rasa kita baik sedia. Sebab tu dia suruh muhasabah diri kita. Jadi yang tu yang perlu kita ambil peringatan. Kemudian habis Sayyidina Umar. Lalu Nabi tanya pula, wa anta ya Uthman, kamu wahai Sayyidina Uthman? Tanya Sayyidina Uthman pula, maza tuhibbu ani dunia, wahai Sayyidina Uthman, kamu pula pendapat kamu apa, dengan sebab apa kamu sayang dengan dunia? Maka kata Sayyidina Uthman, uhibbu minad dunya salasan, aku juga sayang dengan dunia dengan sebab 3. Sahabat ni tuan-tuan hebat, ilmu dia hebat. Ya tak? Lalu aku juga sayang dengan dunia dengan sebab 3. Yang pertama, it'amut ta'am, iaitu aku dapat beri makan kepada orang yang berhak.
Sayyidina Osman di antara orang yang sifat budi dia, tuan-tuan, Masya Allah, dia suka bagi makan orang miskin, bagi makan anak yatim dan sebagainya. Tu it'amut ta'am. Apabila aku dapat beri makan orang susah, dapat beri makan anak orang miskin dan sebagainya, Allah hebat dengan dunia ni. Lepas tu yang kedua kata Sayyidina Osman, wa ifsya'us salam. Apabila aku dapat menyebarkan salam, aku jumpa orang Islam, tuan-tuan, bagi salam. Dulu masa duk kapiak dulu, hello, how are you? Tak contohnya. Tapi bila Islam, dia ada satu kalimah keramat, nama dia Assalam. Dia panggil kalimatut tahiyyah. Tak? Kalimatut tahiyyah apa? Bukan sekadar ucapan tetapi doa. Hello tak ada doa, tak ada makna. Dia tak? Hanya sebagai bentuk teguran saja. Tapi bila sebut Assalamualaikum, maka itu salah satu daripada bentuk doa. Seorang Yahudi, ketika Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Aisyah, Yahudi lalu. Yahudi itu kata apa? Assalamualaikum. Sayyidina Aisyah jawab, Waalaikumsalam wal la'nah. Nabi tengok Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah, awak jawab macam tu. Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang dia ucap tadi? Nabi kata, ya aku dengar. Dia kata, Assalamualaikum, celaka kamu. Sebab tu orang Melayu banyak kata orang celaka. Tengok salam orang Melayu, Assalamualaikum. Orang utara banyak macam tu. Dia tak? Dia bukan bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau orang jawab macam tu, Waalaikumsalam, hang pun celaka sama. Dia tak? Jadi mana dia mai salam dekat Nabi bukan salam dengan bentuk tahiyah, penghormatan, bukan doa. Tapi tujuan dia mencerca Nabi. Sebab tu dia kata, Assalamualaikum, celaka kamu. Sayyidina Aisyah jawab pula, Waalaikumsalam wal la'nah, atas kamu celaka dan laknat. Hang yang celaka, bukan kami. Nabi kata, seelok-eloknya bila kafir memberi salam, maka jangan jawab macam tu. Jawablah Waalaikum saja. Bila Assalamualaikum, orang kafir, Cina kan, kawan dengan orang Islam, Assalamualaikum, siap dengan makhrat apa semua, kau komplit lah. Lebih hebat pada orang Islam lagi. Kita tak nak jawab apa? Waalaikum. Alaikum saja. Tak payah sambung Waalaikumsalam. Sebab apa? Tahiyatul Islam. Tahiyatul Islam tak boleh kita sebut kepada orang yang bukan Islam. Dia tak? Waalaikum saja. Tapi kita boleh doa kesihatan dia. Kita boleh doa dia dipanjang umur dan sebagainya. Tapi kita nak doa tahiyah tak boleh. Itu dia kata ifsya'us salam. Seorang laki-laki, tuan-tuan, mai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku bergaduh dengan mak menakan aku. Dia bergaduh dengan mak menakan dia. Bila bergaduh dengan mak menakan dia, tuan-tuan, berkelahi ni sampai tak bertegur dah. Dalam cerita dalam hadis silaturahim, dia tak bertegur dah. Bila tak bertegur, dia pun buat macam-macam dah. Tak? Pergi hantar, pergi beli gulai, mak menakan dia suka, mak saudara dia suka, pergi hantar. Tak makan juga. Lepas tu, apa dah? Macam-macam usaha dia buat. Time hari jadi, balut apa gelang mah, setongkoi hantar pun tak edit juga. Lain kali mai jumpa Nabi, macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, afshu salam, bagi salam kat dia. Dia pun Assalamualaikum, jumpa Assalamualaikum. Macam kita bergaduh dengan jiran, lama tak bertegur, nak bertegur malu, tak? Ego macam-macam. Macam mana nak buat? Cara dia tahiyatul Islam, bagi salam. Mula-mula jumpa, tuan-tuan, hang kalih kanan, aku kalih kiri. Lepas tu kita mula Assalamualaikum, tak jawab pun. Tu marah tu, ada lagi marah. Dia tak? Lama Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada respon tak? Ada respon dah. Okey dah tu. Jadi kali yang akan datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom minum kopi. Kira okey ya. Dia tak? Tu tanda tahiyatul Islam. Sebab tu, tuan-tuan, itu sebagai apa? Orang yang memutuskan silaturahim, apabila dia memulakan salam, maka tidak akan didakwa oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. So di hari kiamat dia tak akan didakwa. Pasal apa? Dia dah mula dengan tahiyatul Islam. Tu ifsha. Sebab tu Nabi suruh kita sebarkan salam. Jadi tuan-tuan, biasakan dengan salam. Yang angkat telefon, hello, angkat telefon, Assalamualaikum, mula dengan salam. Nabi orang yang tak pernah sahabat-sahabat boleh lawan dia, orang yang paling cepat bagi salam. Sampai ada satu sahabat, tuan-tuan, dia menyorok,
Nyorok pasal apa? Nak bagi salam dulu kat Nabi. Tengok Nabi lalu, dia kata aku keluar mesti aku bagi salam dulu. Keluar Assalamualaikum, Nabi dulu bagi salam. Dia tak? Itu dia kata kalimah tahiyatul Islam. Tapi kadang-kadang masalah juga tuan-tuan, kita ni kawan orang kafir apa semua macam-macam lagi. Assalamualaikum. Halo, ini mutu, kan masalah pula tak? Ini acoy. Jadi tengok keadaan lah. Habis. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Osman, wassalatu bil-lail wan nasu niyamun. Aku suka dengan dunia ni dengan sebab apa? Aku boleh semayang pada waktu malam dalam keadaan manusia niam, manusia tidur. Jadi makna dia apa? Semayang tahajud. Lepas tu Nabi tanya pula, wa anta ya Ali. Hang pula Sayyidina Ali. Maza tuhibbu ani dunia? Maka kata Sayyidina Ali, uhibbu ani dunia salasan. Aku juga cinta dengan dunia ni dengan sebab tiga. Aku sayang dengan dunia dengan sebab tiga. Yang pertama, ikramud dhaif, memuliakan tetamu. Dengan sebab aku boleh muliakan tetamu. Sayyidina Ali ni tuan-tuan di antara orang yang ikram tetamu ni hebat. Memuliakan tetamu. Walaupun kadang-kadang rumah dia ni tuan-tuan, orang kata makan tak tahu mana, tapi dia memuliakan tetamu tu hebat. Ikramud dhaif, memuliakan tetamu. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila tetamu mai kepada kita, jangan kita tolak. Sebab tu Nabi ajak kita. Sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan, bila mana berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu, dia pakat-pakat orang Madinah ni, puak-puak Ansar, pakat-pakat berebut cari sahabat-sahabat untuk mai rumah dia. Bahkan mereka bukan tunggu tetamu mai, pergi cari. Ajak orang mai rumah dia makan nasi. Ajak orang mai rumah dia. Sebab apa? Apabila hadirnya di rumah kamu seorang tetamu, ini kata Nabi dalam hadis, riwayat Imam Tirmizi juga, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab wasiat Nabi. Jadi Nabi kata yang bermaksud, apabila seorang tamu datang ke rumah kamu, maka dia datang membawa rahmat. Dia masuk rumah kita tu bawa rahmat. Tapi apabila tetamu itu keluar daripada rumah kamu, maka dia akan menarik segala dosa isi rumah. Dosa isi rumah tu, ada tuan rumah yang lewat semayang, tuan rumah yang orang kata zikir tak khusyuk dan sebagainya, dia akan tarik dosa tuan rumah keluar. Jadi sebab tu tuan-tuan, kena ikramud dhaif, apatah lagi kalau tetamu tu istimewa bagi kita. Tetamu tu di kalangan para ulama contohnya. Dia mai rumah kita bukan setakat bawa rahmat, dia berdoa kepada kita. Tak? Bila sampai minta dia doa, Tok Guru, tak? Tolong doa Ustaz bagi rumah saya ni berkat sikit. Dia pun angkat tangan doa. Itu tuan-tuan amalan orang dulu memuliakan orang alim. Sebab orang alim ni tuan-tuan, doa dia istijabah. Bila dia angkat tangan, istijabah. Pasal apa? Pasal orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala iaitulah ulama. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi sebab tu bila dia angkat tangan, dia dekat dengan Tuhan. Kita angkat tangan tuan-tuan berdoa, belum tentu lagi makbul. Jadi sebab tu berebut-rebut orang dulu-dulu. Bila ulama mai tempat depa ni berebut-rebut, panggil pasal apa? Bila depa boleh berdoa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya tetamu dengan keluarnya dosa-dosa ahli rumah. Tapi kita kalau nak pergi jadi tetamu orang tuan-tuan, kena mengaji pula adab nak jadi tetamu. Tak? Sasa tetamu ni sebulan tak payah masak. Hari ni atok rumah kawan ni, hari ni atok rumah kawan ni. Kita jadi tamu, dia kata kita layan tamu tak kurang daripada 3 hari ya. Tak lebih daripada 3 hari. Makna dia kalau 3 hari pergi duduk rumah orang tu, pandai-pandai lah. Kalau tuan rumah duk bagi syarat, jeling kita, balik duk tunggu apa lagi, betul tak? 3 hari dah. Hari pertama muliakan dia, bagi dia makan macam-macam. Hari kedua pun sama, hari ketiga pun sama. Tapi hari keempat, maka dia telah terlucut hak dia sebagai dhaif. Tapi dia tetap juga tetamu kita, tapi bukan tetamu yang telah orang kata tetamu yang 3 hari yang Nabi kata. Tu yang pertama, saya nak jawab. Kemudian yang kedua, wasaum bisaif, iaitu apabila aku dapat puasa pada waktu cuaca panas. Ini apa yang saya nak rasa. Dan yang ketiga, wadarbul adu bisaif, iaitu aku dapat memukul musuh-musuh Allah dengan pedang, iaitu aku dapat jihad fisabilillah. Sayyidina Ali di antara sahabat tuan-tuan yang berjaya
meruntuhkan tembok Rom. Kota Rom di antara dua kerajaan kafir yang besar dulu, Rom dan Parsi. Di antara orang yang berjaya meruntuhkan tembok Rom adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali tuan-tuan, orang yang Allah bagi kelebihan kepada dia banyak. Habis. Kemudian Nabi tanya pula kepada seorang sahabat yang lain, iaitulah Abu Zar Al-Ghifari. Nabi tanya, ya Abu Zar, maza tuhibbu an dunia? Apa yang kamu cinta, kasih dengan dunia? Maka kata Abu Zar, 3 juga. Yang pertama al-ju', iaitu berlapar. Mana dia dapat menahan lapar, dapat puasa, macam tu lebih kurang tak? Yang kedua wal marad, sakit. Allah. Abu Zar Al-Ghifari dia kata, dengan sebab sakit aku suka duduk atas dunia. Betul tak tuan? Kalau tak sakit duduk atas dunia, tak ada. Ngaji pun sama kok. Kalau sakit tu nikmat. Sakit lutut, sakit kaki, sakit pinggang, tu mengaji nikmat tu tuan-tuan. Betul tak? Pasal apa? Pasal benda yang tidak ada nikmat, tidak ada balasan, kita buat tak sakit. Betul tak? Contohnya apa? Tengok bola 3 jam tak sakit. Betul tak? Sakit tak tengok bola? Tak sakit, betul tak? Macam tu juga tengok wrestling 3 jam juga tak sakit. Orang tengok wrestling, pinggang lenguh tak? Tak lenguh. Dahaga tak? Dahaga. Ayak kopi cawan boleh tengok wrestling 3 jam. Tu pun kadang-kadang dia tumbuk meja kawan tuan kedai tu patah 2 pula, nak kena ganti pula. Semangat. Jadi makna dia, benda yang biasanya lara dia tak sakit. Benda tu tak sakit. Sebab tu kita nak berjalan main masjid sakit, tapi berjalan shopping komplek tak sakit. Nampak? Sakit tak berjalan shopping komplek? Tak sakit, luar. Tapi bila main masjid, pilih masjid yang kecil-kecil. Masjid tu luar, nak pembek semayang pun dia kata, jauh. Padahal berjalan ambil semayang tu pahala tu. Tapi masuk Tesco Extra, dia boleh berjalan daripada sini sampai ujung. Tak ada masalah pun. Dia tak? Tak sakit pinggang pun. Satu orang tuan-tuan, orang tua di Pulau Pinang, dia main jumpa, sembang lah. Dia kata, saya ustaz, saya mimpi satu orang tua pakai jubah putih, janggut putih, rambut pun putih. Mehbak kat saya, dia kata, anak-anak, aku ni wali besar, dia kata. Tok wali rupanya main jumpa saya, dia kata, ustaz, saya ingat siapa? Dia main kata, dia ni Tok Wali besar, adalah nama dia sebut pada saya pun malas sebut pada tuan-tuan. Dia kata apa? Tok Wali tu kata kat saya, hang ni akan mati pada umur 90 ke atas. Sebab tu umur 80, tak? Masih ronggeng lagi. Umur 70, dahsyat lagi. Dia kata, sebab saya dah tahu dah, saya tak mati umur 70. Buat kerja ni tuan-tuan, Masya Allah cukup kuat. Buat kerja cukup kuat. Dia boleh pi bawa kereta seorang-seorang pi, dia boleh bawa, bukan tu, bawa lori pun boleh. Bawa trailer boleh. Ya Allah, kata hebat orang tua ni. Tapi orang macam ni tuan-tuan, try ajak dia main semayang. Allah ustaz, sakit pinggang saya, sakit lutut saya, betul tak? Benda sakit tu nikmat. Sebab tu tuan-tuan, kalau buat benda yang kebaikan mesti sakit. Mesti sakit. Ngaji ni suruh kata lagi sakit, betul tak? Pertama sakit telinga. Tu biasa dah, betul tak? Sakit pinggang, sakit kaki, sakit lutut, yang tu memang biasa dah. Sakit tengok kaki pun dah jadi macam semut gatai, betul tak? Bila dah jadi semut gatai, pegang-pegang hilang dah kaki, kebas, tak ada apa dah. Biasalah kaki kebas. Bila dah kebas tuan-tuan, gila. Akhir kesudahan dia gila, betul tak? Tapi dia gila tengok jam lah, betul tak? Tengok bila nak berhenti ni, cerah lah nampak, betul tak? Itu biasalah. Dan yang ketiga kata Abu Zar Al-Ghifari, wal maut, aku sayang dengan dunia ni dengan sebab al-maut, mati. Kemudian ringkas saya cerita. Kemudian faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa limaza? Hang kata apa Abu Zar ni? Aku tak faham. Sahabat lain cerita jelas tak? Jelas tak? Abu Zar jawab pelik-pelik ni. Mati pun suka. Faqala Abu Zar, uhibbul ju' liyuriq qalbi. Aku suka dengan lapar ni dengan sebab apa? Lapar ini dapat mendidik jiwa aku. Aku kasih kepada orang miskin, aku kasih kepada orang apa tak ada kemampuan. Sebab apa? Sebab aku boleh belajar tentang sifat kesederhanaan,
sifat orang kata zuhud, warak dan sebagainya. Wa hibbul marad li yakhafu zambi. Aku suka dengan sakit dengan sebab apa? Dengan sebab sakit itu meringankan. Meringankan dosa aku. Li yakhafu zambi, dapat meringankan dosa aku. Sakit ni kifarat. Sebab tu orang tak sakit Firaun. Firaun tak sakit. Firaun ni tuan-tuan berak 40 hari sekali. Berak. Sebab kan berak ni salah satu sakit juga, betul tak? Bila nak terang keluar tu berasa sakit juga, tapi lepas tu nikmat. Tapi Firaun dia tak rasa sakit langsung. 40 hari sekali berak. Sesemua tak pernah. Kita kalau tak semua tuan-tuan, jaga-jaga. Dia nak pi mirip-mirip ke Firaun tu. Ada orang dia bangga, dia kata, "Ustaz, saya alhamdulillah lah sampai umur 80 ni semua tak pernah apa." Tu jaga. Tak boleh bangga, betul tak? Satu orang ulama, dia ni bila tak sakit seminggu tuan-tuan, dia keluar pada rumah dia upah budak-budak RM1, RM2, ambil batu, baling kepala dia. Baling kepala dia. Pasal apa? Bila rasa sakit baru ingat Tuhan. Lagi tak sakit tak ingat Tuhan. Betul tak? Jangan pula lagi keluar pakat-pakat upah budak-budak. Ni tak? Dia ambil batu besar-besar batu cincin ni tak apa. Kena batu besar-besar ni tuan-tuan, pecah kepala kita, ICU. Tak pasal-pasal ya. ICU tak apa lagi. Kalau ICU bye-bye, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nayang lagi tak? Jadi tu. Wa uhibbul maut, aku sayang kepada mati li'alqarabu. Kerana li'alqarabi, supaya aku dapat segera bertemu dengan Tuhan aku. Allah. Itu maksud dia. Faqala Nabi SAW, maka berkata Nabi, Nabi kata, Habib ilayya min dunyakum salasan. Aku juga cinta dengan dunia kamu dengan sebab 3. Aku sayang dengan dunia hangpa ni pasal 3 juga. Nabi pun 3 juga. Tadi sahabat habis jawab, Nabi kata, aku juga sayang dengan dunia kamu dengan sebab 3. Yang pertama atib. Atib ni makna apa? Wangi-wangian. Wan nisa. Yang kedua perempuan. Bukan Nabi gila seks, bukan Nabi gila perempuan tak. Tapi an-nisa usalihah. Kalau ada, dia kata khairud dunia, sebaik-baik dunia adalah perempuan yang salihah. Dan yang ketiga kata Nabi, wa ja'alat qurrata 'ain fi shalah. Dan Allah jadikan ketenangan aku bila aku duduk dalam solat. Bila duduk dalam sembahyang tenang, bila duduk dalam sembahyang tenang. Ni masuk sembahyang gelisah, masuk sembahyang gelisah. Kita jiwa kita lain. Lepas tu wahina izin nazala Jibril. Kemudian ketika itu turun Sayyidina Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqrahumus salam wa qala, dan dia mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidina Jibril, wa ana uhibbu minad dunyakum salasan. Aku juga cinta kepada dunia kamu dengan sebab 3. Jibril pun nak mai juga, nak habaq, nak menyampuk juga. Aku juga cinta dengan kamu dengan dunia dengan sebab 3 juga. Yang pertama, tabligh risalah, dengan sebab umat kamu adalah terbaik kerana kamu dapat menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi dekat kamu, Allah bagi dekat manusia, Allah tak bagi kat binatang. Yang kedua, wa ada al-amanah. Perkara rahsia yang ada di sebalik menunaikan amanah. Allah bagi kalau hangpa tunai amanah, masya-Allah cukup hebat. Dan yang ketiga, wa hubbul masakin. Dan cinta kepada orang-orang miskin. Summa sa'ida ila sama. Kemudian Jibril dia naik ke langit. Wa nazala maratan ukhra. Dia turun kali yang kedua pula jumpa Nabi SAW. Wa qala, dan berkata Sayyidina Jibril, Allah Azza wa Jal yuqri'ikus salam. Allah Ta'ala menyampaikan salam kepada kamu wahai Muhammad. Allah pula sampai salam kepada kamu. Wa yaqulu, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu yuhibbu min dunyakum salasan. Allah Ta'ala juga kasih dengan dunia kamu dengan sebab 3. Ni paling besar sekali ya tuan-tuan. Paling hebat, habis dah kita kata. Penamat sekali lah. Yang pertama firman Allah, iaitulah lisanan zakira. Apabila kamu mempunyai lidah yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling hebat tuan-tuan.
Tak? Yang paling hebat bila Allah bagi kat kita lidah, walaupun lidah ni kecil tapi dapat menyebut Allah. Dapat menyebut zat yang besar. Allahu Akbar, zat yang besar, lidah kecil lah. Tak? Tu pahala. Sebab tu tuan-tuan, lidah ni Tuhan buat, lidah tidak bertulang. Yang ada tulang lenguh. Tangan ada tulang lenguh. Kaki ada tulang lenguh. Pinggang ada tulang lenguh. Lidah tak ada tulang, tak lenguh. Sebab tu lidah ni kalau boleh bercakap, mengata kat orang, Allahu Akbar, cukup sedap tuan-tuan. Cukup sedap. Dia boleh 24 jam kata kat orang. Tapi nak buat macam mana, celah-celah duk bercakap, Allah Ta'ala bagi kita jadi dahaga. Tunggu sat, kopi minum sat. Tak? Sebab tu orang yang jenis kaki mengumpat, dia suka duduk di kedai kopi. Pasal apa? Senang, dahaga, pesantai tarik, santai air. Tapi bukan semua yang duduk di kedai kopi tu mengumpat. Tu cerita dia, betul tak? Lagi jumpa, tu duduk mengumpat aku tu. Mereka kata macam tu. Lepas tu cakap-cakap lapar nasi. Tunggu sat, aku lepak nak pergi makan. Tak? Lepas tu cakap-cakap mengantuk, tidur. Kalau dengan tak sebab mengantuk, tak sebab minum, tak sebab makan, tak sebab anak bini, tak sebab apa semua dengan urusan-urusan dunia lain, maka manusia dia boleh bercakap 24 jam. 24 jam boleh bercakap, lidah tak lenguh. Tapi kalau boleh berzikir 24 jam tu lagi hebat. Allahu Akbar. Tapi nak berzikir payah tuan-tuan. Tak? Lidah ni nak bagi berzikir, ingat Tuhan. Susah. Tapi wirid duit banyak. Wirid dia duit, wirid dia lain. Dan yang ketiga kata Allah, yang kedua, wa qalban khashi'a, orang yang mempunyai hati yang khusyuk, hati yang sentiasa ingat Allah Ta'ala. Qalban khashi'a. Sebab tu kita nak dapat hati macam tu tuan-tuan, Allahu Akbar, susah. Pasal apa? Pasal hati kita ada maksiat. Bila maksiat, mana mungkin satu benda mulia boleh duduklah hati kita. Mana? Benda mulia tu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu maha mulia. Macam mana Allah Ta'ala nak duduk dalam satu hati yang buat maksiat, yang ada maksiat, hati yang kotor? Allah tak boleh duduk di tempat yang kotor. Dia tak? Allah maha mulia. Macam tu juga kita. Sangguppkah kita duduk dalam jamban? Bila jamban duduk, makan nasi, minum ayak, kena tarik dalam jamban. Dia tak? Mustahil tuan-tuan, kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada orang makan dalam jamban. Kita tahu ada. Tak? Tapi saja nak makan, tak boleh, tempat kotor. Dia tak? Tempat kotor, tempat jijik. Walau tak ada taik dalam tu sekalipun, tapi dia tak boleh. Yang boleh duduk dalam jamban ni tuan-tuan, iblis saja. Iblis saja. Sebab tu kadang-kadang kita tengok berasak keluar. Tu dia. Dia tak? Salah satulah. Wallahu alam. Yang ketiga, wajasadan alal bala'i sabira, orang yang mempunyai jasad yang mana jasad dia alal bala'i sabira, bila datang bala sabira, ujian Allah dia sabar. Jadi makna dia sabar belakalah. Bila dah habis sabar, redha. Dia tak? Jadi ubat paling last sekali tuan-tuan, redha. Satu orang mai tanya, ustaz, dia dulu orang senang, kontraktor. Orang pertama pakai satu kereta lah, hebat di Pulau Pinang dulu ni. Lah kali Allah uji dia sampai dia bankruptcy. Dia kena pergi bayar dekat bank negara sebulan berapa ratus tau. Dia kata kadang-kadang dia kata kita naik sama toke Cina, bankrupt juga, tapi dia boleh naik Mercedes kompresor. Kita bila bankrupt ni, dia kata ustaz, Allah nak naik motor cabuk tak boleh tak. Dia tanya ustaz macam mana kita nak buat petua ustaz bagi, kita kata dia sabar. Dia kata pergi jumpa ustaz mana pun duk kira sabar. Dia tak? Pergi jumpa ustaz mana pun duk kira sabar. Saya dia kata ustaz, kalau tak sabar saya terjun Jambatan Pulau Pinang lama dah. Terjun laut lama dah. Kalau saya tak sabar, dia kata. Dia mula suara dah. Tak? Jadi kita macam itulah tuan-tuan. Bila duk cerita bab sabar, macam kita pergi ziarah orang sakit. Seminggu dengar kawan tu balik, tak? Masa duk hospital pergi ziarah dah. Sabarlah nak buat macam mana Allah uji kita dengan sakit. Lepas tu dengar kata kawan balik rumah dah, kita pun pergi tengok dia seminggu. Tak, pergi ziarah dia seminggu, 2 minggu, sabarlah no. Masuk 3 bulan duk terlentang tu. Sabar no. Kawan sakit tu kalau dia kata kalau aku tak sabar, dia kata aku bunuh diri lama dah. Dia tak? Jadi tuan-tuan, ubat sabar ni Panadol. Dia tak? Tapi dah Panadol tak lega, makanlah ubat lain pula. Tak? Mana ubat yang paling hebat, iaitulah redha.
Orang bila sakit lama, bila pergi jumpa dia tuan-tuan, tak boleh cerita bab sabar. Kita kena redha dengan ketentuan Allah. Allah menentukan kita sakit supaya kifarat dosa dan sebagainya. Sama juga macam orang susah tadi. Kalau dia pergi cerita bab sabar, dia tak boleh nak terima dah. Kita cerita kat dia, redalah dengan ketentuan Allah. Kerana redha adalah ubat yang paling besar sekali. Tu dia kata. Allahu Akbar. Jadi itulah kesudahan dia tuan-tuan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan balik rumah, balik rumah, tanya diri aku, dengan sebab apa aku sayang dengan dunia? Jawab 3 cukup ah. Ni tak? Sayyidina Abu Bakar jawab 3, Sayyidina Umar jawab 3, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali jawab 3, Abu Dzar Ghifari 3. Jibril 3, Allah 3, kita nak 3 juga. Balik cuba jawab 3. Pasal apa aku sayang dengan dunia ni? Tulis. Aku cinta dengan dunia ni dengan sebab 3. Jadi mudah-mudahan dengan 3 tu tuan-tuan, Allah akan saksi kita di hari kiamat esok insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat dan berkat kepada perhimpunan kita pada hari ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, apa yang saya sampaikan tu yang baik datang daripada Allah, yang tak baik dan juga yang kesilapan itu datang daripada kelemahan dan kedhaifan ilmu yang ada pada saya. Jadi mudah-mudahan Allah memberi berkat dan rahmat dan Allah bagi kepahaman kepada kita dan keberkatan ilmu yang kita dapat beramal dengan ilmu, seterusnya kita dapat keredaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fakkina wa fakki lana wa qarabati lana fi dinina, rabbi afiqna fikum lima taraddi qalana fi'lan karama warzuqna kulla halalan da'imma amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hajat tuan-tuan, Haji Basit bin Husin dan keluarga. Jadi supaya kita baca doa lah sikit insya-Allah, doa selamat ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila alihi wa azwajihi wa ashratil kiram, summa ila khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa amqiyati sahabati wal qarabati ajma'in, summa ila awliya'ihi wal ulama wa syuhada wa salihin wa kulli min aba'i wa ummati wa masyayikhi wa muridin mansubi wa mahbubin ila yaumil qiyamah, summa ila aba'ina wa ummahatina wa masyayikhina wa muridina mansubina wa mahbubina ila yaumil qiyamah, innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadhihi niyyah khususan Haji Basit bin Haji Husin wa kulli min abaihim wa ummahatihim wa masyayikhihim wa muridihim wa mansubi wa mahbubi wa mahsubi ila yaumil qiyamah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma qbil hajatahu, Allahumma qbil hajatahum ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa taqdi lana biha min jami'il hajat. Allahumma ya qadiyal hajat aqdi hawaijina min ad-dunya wal akhirah wa kabirun wa saghirah. اللهم وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم زدنا علما نافعا
اللهم زدنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أرزاقنا وسلم أجسادنا وسلم طريقنا وسلم أعمالنا وسلم أموالنا وسلم أبياتنا وسلم آباءنا وسلم أمهاتنا وسلم إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. وارفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والمؤذين بما شئت عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بسر الفاتحة وبنور الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبكرمة الفاتحة ونسألك أن ترزقنا في الصحة في الدين والدنيا والآخرة يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء والنقم. ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا الله كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق ونقمة وشدة وفتنة. اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشرك والنفاق والمنافق والظلم والظالمين والكفر والكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين خصوصا في غزة وخصوصا في فلسطين وفي كل بلاد ومحل المسلمين، وخصوصا إلى بلادنا ماليزيا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم قلل جماعهم وأصلاحهم يا الله، اللهم قلل جماعهم وأصلاحهم يا الله، اللهم قلل جماعهم وأصلاحهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.